Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Antara tanda seseorang itu cerdik adalah dia akan berusaha mengubah sesuatu yang rugi kepada sesuatu yang menguntungkan. Dan inilah bezanya antara orang yang kurang cerdik, di mana mereka akan sentiasa merasai kerugian yang berpanjangan tanpa ada rasa nak ubah supaya kerugian itu akan berulang kali berlaku di dalam hidup. Contoh mudah, kita boleh lihat dalam sirah Nabi Muhammad SAW ketika umat Islam dihina atau dipulau, diseksa waktu berada di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah. Dengan perpindahan umat Islam ke Madinah, akhirnya telah menyelamatkan umat Islam dari seksaan yang berpanjangan oleh kaum musyrikin Mekah. Maknanya Nabi Muhammad SAW juga merubah dari sesuatu yang membawa kesusahan kepada suatu perkara yang membawa keamanan dengan berhijrah. Samalah juga dengan para imam yang agung pada zaman dahulu, sebagai contoh Ibnu Taimiyah. Ketika mana beliau di penjara, di dalam penjara itulah beliau mengarang kitab yang sampai kini masih diguna pakai. Ketika Ibnu Athir dipecat dari jawatan, beliau berjaya selesaikan karyanya yang berjudul Jami' al-Usul dan An-Nihayah, yang menjadi kitab yang terkenal di dalam hadis. Jadi nak ceritanya kat sini, orang yang bijak ini tak akan pernah berhenti dari sesuatu yang boleh bagi manfaat. Ibaratnya, bila dicampak ke satu pulau, pulau itu juga boleh menjadi negara yang maju. Dan inilah salah satu ciri orang pandai yang sentiasa mengubah sesuatu bagi mata kasar adalah rugi kepada sesuatu yang boleh bagi keuntungan yang sangat besar. Sebab itu orang soleh ada pernah mengatakan, jika kita ditimpa musibah, kita mesti kena lihat musibah itu dari sudut yang paling baik. Ibaratnya, jika ada orang bagi kita air limau yang masam, maka kita kena letak gula dalam limau itu supaya manis ketika meminumnya. Maknanya, kita kena pandai kawal diri kita terhadap kesusahan yang kita hadapi sepanjang hari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, kalau kamu fikir sesuatu yang Allah bagi kepada kamu itu adalah tak baik dan kamu tak suka, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang kamu tak suka itu adalah baik di sisi Allah Taala. Ibaratnya kita nak kaya tapi tak kaya-kaya. Boleh jadi Allah tak bagi kita kaya kerana Allah tahu jika kita kaya maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan hidup yang sederhana, dengan rezeki yang cukup itu sebenarnya lebih indah, kerana kita akan sentiasa meminta dan berharap kepada Allah sepanjang masa. Dan kita kena percaya Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa mengharapkan Allah sebagai tempat untuk mengadu dan meminta. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada itu adalah satu keindahan yang sangat nyata.